Assalamualaikum. Kembali lagi dalam mata pelajaran PJPK tingkatan 1, penyalahgunaan bahan. Dalam tajuk ini kamu akan didedahkan dengan pengaruh rokok, alkohol dan dadah kepada diri. Kemudian kemahiran mengelakkan diri daripada pengaruh rokok, alkohol dan dadah. Kemudian kamu juga akan didedahkan dengan kesan bahaya asap rokok kepada perokok pasif dan juga menilai tahap kesihatan individu yang terlibat dalam kegiatan merokok, mengambil alkohol dan dadah. Baik. Penyalahgunaan bahan. Penyalahgunaan bahan ni bermaksud penggunaan apa jua jenis bahan yang bertentangan dengan kepentingan rawatan dan fungsinya. Maksudnya bahan yang dimaksudkan ialah rokok, dadah dan alkohol. Okey, ini adalah bahan yang utama yang akan menyebabkan seseorang itu ketagih apabila dia mengambilnya. Okey. Kemudian kamu tengok apa yang dimaksudkan dengan rokok, alkohol dan dadah. Okey, ketika tiga bahan ini dia boleh menghayalkan dan memabukkan. Jika diambil dalam tempoh masa yang panjang akan menyebabkan gangguan kesihatan seperti hilang pertimbangan. Kita tak tahu nak fikir yang mana baik, yang mana buruk. Kemudian kita akan merasa cepat marah. Okey, kemudian bertindak agresif, suka menyerang orang, suka pukul. Okey, kemudian hilang kewarasan akal, tidak boleh membezakan kawan, ahli keluarga dan sebagainya. Selain daripada rokok, alkohol dan dadah ni, pada zaman sekarang dah banyak bahan yang boleh dikategorikan sebagai bahan yang terlarang, iaitu gam, menghidu gam, menghisap gam. Kemudian daun ketum boleh menyebabkan ketagihan. Kemudian selain daripada itu, ubat-ubatan juga jika disalahguna akan menyebabkan ketagihan, seperti ubat batuk dan sebagainya. Kesan penyalahgunaan bahan. Yang pertama, akan berlaku pembaziran wang kerana seseorang itu akan memperuntukkan wang untuk membeli bahan tersebut untuk simpanan. Kemudian yang kedua, meningkatkan masalah sosial, seperti masalah para remaja sekarang yang suka isap rokok, dia akan ponting kelas. Kemudian yang lagi dadah suka melepak dan sebagainya. Kemudian keruntuhan akhlak akan menjadikan seorang itu individu yang tidak baik, suka melawan cakap ibu bapa. Kemudian berlaku perzinaan dan sebagainya. Kegagalan dalam mata pelajaran selalunya tidak akan dapat tumpu perhatian dalam pelajaran dan menyebabkan dia gagal. Sekiranya seseorang itu bekerja, prestasi kerjanya akan terjejas, tidak dapat tumpu dalam kerjanya. Kemudian tersisih daripada masyarakat, jiran, orang sekeliling tidak suka kepada penagih, jadi disisihkan, dibenci, dicemuh oleh masyarakat. Keruntuhan institusi kekeluargaan bermaksud kalau seseorang itu berkahwin akan berlaku perceraian kerana akan dibenci oleh pasangan. Kalau dia ada anak, mungkin disisih oleh anak, dan jika anak itu ketagih,
akan melawan cakap ibu dan ayah. Kemudian kita tengok seterusnya menjejaskan tahap kesihatan. Seorang penagih, tak kira lah sama ada dia ketagih rokok, alkohol ataupun arak, dan juga dadah, akan menyebabkan seseorang itu mendapat penyakit. Okey, baik. Kita tengok kemahiran yang perlu kuasai untuk menjauhi bahan berbahaya. Okey, seseorang tu perlu menetapkan pendirian supaya ia dapat menolak pelawaan daripada orang untuk mencuba bahan-bahan tersebut. Okey, jangan sesekali mencuba. Jadi kita tetapkan pendirian dengan mengatakan tidak, menolak dengan cara yang baik. Kemudian gunakan kaedah komunikasi berkesan seperti menghadiri kempen dan ceramah mengenai penyalahgunaan bahan. Maksud kat sini kamu perlu mencari maklumat supaya kamu betul-betul faham dengan penyalahgunaan bahan ni. Jadi kita perlu tengok macam kempen ni banyak diadakan di dalam TV, radio, dalam internet, YouTube. Ceramah, kalau kita sekolah, selalunya sekolah akan anjurkan ceramah penyalahgunaan bahan ni pada hari bebas tanpa dadah. Panggil penceramah ataupun polis untuk mendedahkan kesan buruk penggunaan bahan tersebut. Kemudian memilih aktiviti yang bermanfaat. Sekiranya kamu ada masa lapang, kamu pilihlah aktiviti yang mendatangkan kebaikan kepada diri kamu. Hobi-hobi yang boleh isi masa lapang, yang tidak cenderung ke arah pengambilan bahan tersebut. Kemudian seterusnya kamu perlu memilih rakan yang baik. Okey, pilih rakan yang baik supaya kita yang bersikap positif, supaya kita tidak terjebak dalam penyalahgunaan bahan. Okey, baik, kita tengok di sini kesan ketagihan alkohol. Seseorang yang mengambil arak daripada kepala sampai ke kaki, kita akan dapat penyakit. Okay, kita tengok yang pertama, kerosakan otak, ketagihan dan strok. Kemudian mata pula akan kabur. Kemudian gangguan percakapan, orang yang mabuk kan cakap tak betul. Kemudian pendarahan kerengkung. Kemudian gangguan pernafasan, akan sesak nafas, tak boleh bernafas. Degupan jantung tidak berkala, sekejap laju, sekejap slow. Luka di dalam perut akibat minum arak. Kerosakan hati, kelemahan otot. Okay, kita akan sakit badan. Kanser usus kecil. Dalam perut kita, usus kita, kita akan rasa sakit sebab dia dah luka. Dia dah hakis. Kemudian luka di dalam usus kecil. Mati pucuk bagi lelaki. Dan ketidaksuburan wanita. Okay, maksudnya tidak dapat zuriat lah kalau kahwin. Dan osteoporosis, reput tulang lah. Okey, kita tengok seterusnya kesan ketagihan merokok. Okey, saya besarkan. Okey, saya rasa kamu pernah tengok poster ni di klinik dan sebagainya lah. Yang pertama, katarak lah, mata akan dapat penyakit katarak. Kemudian kulit berkedut, akan nampak menjadi seperti tua. Umur muda tapi kulit berkedut. Seterusnya, telinga akan menjadi pekak.
Kemudian kanser kulit. Mungkin gatal-gatal, berkudis, kanser lah. Kemudian osteoporosis, reput juga. Kemudian sakit jantung. Lepas tu psoriasis, kanser pankreas, ulcer perut. Okey. Kemudian mati pucuk dan sebagainya lah sampai kaki tu. Okey. Seterusnya, kesan ketagihan dadah. Kesan ketagihan dadah, okey, kita tengok yang pertama, mata. Anak mata membesar. Kemudian mulut. Masalah gigi berketap. Suka bunyi lah. Dia menggigil. Dadah ni kan dia menggigil. Kemudian kulit. Kulit kita akan selalu berpeluh. Kemudian pernafasan. Sesak nafas. Jantung. Sakit dada. Jantung berdegup pantas. Kemudian kita mendapat serangan jantung. Buah pinggang rosak. Otot, pergerakan tersekat-sekat. Sawan, kejang, kehilangan koordinasi. Kemudian kita tengok dari segi peredaran darah. Tekanan darah akan menjadi tinggi, menjejaskan saluran darah ke otak. Dan kita boleh dapat penyakit stroke. Kemudian kita tengok sistemik, menjejaskan sistem imun, malnutrisi. Badan akan menjadi mecik lah, malnutrisi ni tak cukup. Kemudian kerosakan hati. Dari segi psikologi pula, kelakuan agresif, suka nak pukul orang. Kemudian perbuatan tidak berhenti-henti. Kemudian kurang selera makan. Mudah marah, pertuturan tidak jelas, pening kepala, kekeliruan, halusinasi. Suka mendengar suara-suara. Tingkah laku keterlaluan, tekanan emosi yang tidak stabil. Sering merasa panik, tak stabil. Kemudian kita tengok kesan asap rokok kepada perokok pasif. Baik, kita tengok dulu masuk perokok pasif. Kalau kamu tengok dalam gambar tu, yang lelaki tu menghisap rokok, kita panggil dia perokok. Jadi ada anak dan suami isteri dia duduk dekat situ. Ini kita panggil perokok pasif lah. Dia menghidu. Kemudian satu lagi sisa asap basi yang terlekat kepada sofa. Satu lagi baju. Kemudian dekat lansir. Okey. Jadi kita tengok perokok pasif bermaksud mereka tidak merokok tetapi terdedah kepada asap rokok. Asap rokok pasif akan terkumpul di kawasan tertutup. Okey, selalunya perokok pasif ni 30% lebih tinggi untuk mendapatkan kanser paru-paru. 25% lebih tinggi untuk mendapatkan sakit jantung. Okey, kalaulah dalam rumah tu ada orang hisap rokok, okey, jadi perokok pasif yang menghidu rokok daripada asap dan juga hembusan rokok akan lebih cepat dapat penyakit daripada perokok. Selain daripada itu, asap-asap rokok yang melekat di sofa baju kalau terhidu pun akan mendatangkan penyakit. Okey, baik. Itu saja untuk kelas kita. Kemudian kamu dikendaki
mengumpulkan gambar bahan terlarang, dadah, arak, rokok, ketum, gam. Okey. Tak semestinya 3 ni. Bahan yang terlarang yang lain pun boleh. Kemudian kamu lekat ke atas kertas lukisan ke, atas manila kad, tulis tajuk penyalahgunaan bahan. Kemudian kamu lekatlah secara kreatif ataupun kamu buatlah dalam bentuk kad ke apa ke. Okey, bila dah siap kamu snap gambar, hantar kepada cikgu. Okey, saya boleh bagi contoh di bawah ni, contoh 3 yang boleh kamu hasilkan ataupun kamu boleh buat yang lebih baik. Carilah dalam paper, dalam internet dan juga kat mana-mana lah majalah kan. Okey. Selain itu kamu juga perlu salin nota daripada slide pertama sampai slide yang terakhir. Jadi untuk kesan ketagihan merokok, kesan ketagihan dadah, kesan ketagihan alkohol, kamu tak payah lukis orang tu, kamu hanya tulis sahaja penyakit-penyakit yang dia dapat. Okey, sekian saja. Terima kasih.